Dan seterusnya untuk jam ini kita nak memahami bagaimana proses pemulihan kos sara hidup ini perlu menjadi fokus utama dalam pembentangan bajet 2023 kelak dan disebabkan oleh keadaan ketika ini dengan tekanan inflasi yang boleh mengakibatkan tekanan juga kepada kos sara hidup. Dan untuk kita memahami situasi ini kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin yang merupakan pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Baik Prof, inflasi 4.4% dan inflasi makanan 6.9%. Jadi apa lagi yang boleh kita lakukan melalui bajet 2023 kerana kita sudah ada pasukan jihad tangani inflasi ketika ini. Apa lagi yang boleh difokuskan Prof? Saya fikir apa yang penting dalam bajet 2023 ni adalah bagaimana kerajaan memfokuskan kepada perbelanjaan yang menumpukan kepada kesejahteraan rakyat secara yang lebih produktif lah. Saya mengatakan produktif di sini bermaksud bagaimana kita dapat meningkatkan kuasa beli mereka dan juga kita dapat memastikan bagaimana perbelanjaan itu adalah perbelanjaan yang berkala dan juga berterusan. Jadi dia bukanlah sesuatu yang contohnya pemberian subsidi secara yang pukal dan juga secara yang besar tanpa ada sasaran yang begitu jelas. Jadi menyebabkan walaupun kita berbelanja lebih daripada 80 bilion tetapi ia tidak dapat dirasai oleh rakyat secara yang lebih menyeluruh. Baik Prof ada menyebut juga tadi mengenai pemberian subsidi. Jadi adakah Prof berpandangan dengan pemberian subsidi bersasar yang ingin dijalankan ini akan memberikan kesan yang lebih buruk pada inflasi Prof? Kalau kita lihat pada ketika ini walaupun kita cuba mengawal pada peringkat domestik sebagai contoh pemberian subsidi, tapi kita tahu juga bahawa inflasi ini adalah juga fenomena global. Contohnya pada hari pagi ini pun kita tahu Rizab Persekutuan Amerika Syarikat sudah pun secara agresif menaikkan lagi kadar faedah mereka sebanyak 75 mata asas. Jadi ini secara dalam konteks inflasi import dia juga akan memberi kesan kepada kita. Jadi bagaimana kita nak menangani isu ini bagi saya lebih penting selain daripada hanya memberikan subsidi secara langsung. Contohnya kalau kita kata berkenaan dengan mengawal dari segi kejatuhan mata wang ini, bagi saya perencanaan di dalam bajet 2023 itu sendiri, bagaimana kita menggubal dasar-dasar strategi yang dapat meyakinkan pelabur itu sendiri sudah dapat sedikit sebanyak meningkatkan kekuatan ringgit kita. Begitu juga bagaimana kita dapat memastikan bahawa kita dapat mengawal dari segi ketirisan dan juga perbelanjaan yang seperti saya katakan tadi bukan lagi berbentuk one off lah. Jadi maksudnya kita mempunyai perbelanjaan ataupun pelaburan yang lebih kita katakan berterusan dan juga berkala berkala lah ya, maksud dia berterusan. Jadi contohnya kalau kita nak bagi pemberian tunai secara langsung itu mungkin kita boleh mengubah dari segi strukturnya supaya ia lebih berterusan. Ada contohnya kita boleh melaksanakan universal basic income sebagai contoh. Secara yang permulaan, bukannya kita kata secara yang full fledged tapi mungkin secara yang lebih berterusan. Begitu juga dari segi perkhidmatan asas, mungkin bagaimana kita nak meningkatkan dari segi pengeluaran makanan sektor pertanian itu untuk kita mengatasi masalah security makanan dan juga kebergantungan kita kepada import makanan. Baik, sekarang ini saya nak fokuskan pula kepada nilai ringgit dan juga masih juga menyentuh pada inflasi ini, tapi inflasi import. Jadi bagaimana pula dengan ketika ini kalau kita lihat nilai ringgit yang menyusut, bagaimana ia boleh membawa kepada inflasi import? Jadi berapa besar kesan yang boleh kita jangkakan untuk ketika ini dan mungkin pada waktu-waktu akan datang, Prof? Sebab apabila Rizab Kewangan International Reserve ataupun the Fed meningkatkan kadar bunga tu, dia mengukuhkan lagi nilai US dollar. Jadi ini secara langsung akan mengurangkan ataupun melemahkan lagi ringgit. Jadi sejauh mana tu kalau kita lihat kita tengok pun kebergantungan kita, contohnya import makanan itu sudah pun pada sekitar melebihi 60 bilion ringgit. Jadi
saya fikir ini yang kalau kita dapat mengurangkan dia, jadi banyak inisiatif untuk kita nak meningkatkan pengeluaran bahan makanan. Jadi ini akan mengurangkan dari segi kemasukan inflasi import itu. Jadi di sini strategi-strategi yang berbentuk dasar penggantian import itu penting kita lihat. Begitu juga kalau kita tengok dari segi transaksi-transaksi yang digunakan pun kebanyakannya kita memang menggunakan US dollar. Jadi ini pun sedikit sebanyak akan memberikan kesan juga dari segi inflasi import. Tapi secara keseluruhan di sini saya melihat kesan dia dan bagaimana kita nak mengurangkan dari segi inflasi ini adalah golongan-golongan B40 misalnya, kerana mereka inilah yang banyak dari segi penggunaan mereka kepada bahan makanan. Sebab kita tengok pun inflasi itu bahan makanan tu lebih tinggi tekanan dia daripada faktor daripada faktor-faktor lainlah yang dalam inflasi itu. Baik, dan ini mungkin soalan saya yang terakhir, Prof. OPR ketika ini OPR dinaikkan meskipun masih rendah berbanding kadar sebelum pandemik, dan ini juga bagi mengawal kadar penggunaan yang mencecah angka 2 digit. Jadi adakah kenaikan OPR yang jauh lebih tinggi boleh dijangkakan memandangkan The Fed terus ketika ini agresif dalam menaikkan kadar, dan adakah ini ada kesan langsung kepada kepenggunaan, Prof? Saya menjangkakan mungkin ada satu lagi kenaikan pada mungkin perjumpaan yang terakhir untuk tahun inilah. Mungkin juga sebanyak 25 asas mata. Jadi di sinilah sebenarnya kepentingan bajet 2023 ini supaya dasar fiskal yang kita harapkan adalah yang berbentuk mengembanglah. Jadi bagi saya ini bukanlah masanya untuk kita terlalu obses kepada melakukan fiskal konsolidasi, sebab bagi saya secara keseluruhan nisbah hutang kita dan juga kadar defisit kita masih lagi terkawal sebenarnya.